Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, 4.61 juta ringgit bangunkan sekolah agama rakyat di Pulau Pinang. UMNO akui masih alergik tengok lambang roket. Syedan Kasim takut tewas di Selangor. Pemimpin UMNO akan diheret juga oleh Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan sebanyak 4.61 juta ringgit bagi bantuan sekolah agama rakyat negeri Pulau Pinang untuk tahun ini dalam usaha memperkukuh institusi pendidikan agama di negeri itu. Beliau berkata peruntukan tersebut meliputi kelas asas fardu ain 1.37 juta ringgit, sekolah rendah agama rakyat RM541,740 dan sekolah menengah agama rakyat RM394,750. Katanya, sekolah tahfiz diluluskan sebanyak RM191,740. Sekolah agama bantuan kerajaan diberi RM184,700. Sekolah pondok sebanyak RM160,000 dan tadika Islam RM63,830. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan negeri Pulau Pinang turut meluluskan RM500,000 bagi kafar menengah Yayasan Islam Pulau Pinang dan RM1.2 juta bagi zakat Pulau Pinang. Dalam pada itu, Anwar menegaskan peruntukan kerajaan perpaduan yang diwakili pelbagai parti politik tanah air kepada Islam dan orang Melayu lebih tinggi berbanding peruntukan yang diberikan 3 tahun lepas ketika negara di bawah pemerintahan Perikatan Nasional. Justru beliau meminta rakyat agar tidak terpedaya dengan fitnah yang ditaburkan pembangkang mengenai kestabilan, bantuan dan kesediaan kerajaan perpaduan kepada rakyat tanpa mengira kaum dan bangsa. Katanya, saya memegang amanah, saya berterima kasih kepada kawan-kawan saya baik dalam PKR, amanah ataupun DAP tidak pernah timbul isu peruntukan. UMNO yang telah bersama dengan kita nampak dalam prinsip ini dia juga tidak berbeza pendapat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan jualan rahmah bergerak menerusi konsep kedai cari rakyat di seluruh negara secara lebih kerap bagi mempermudah rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata setakat ini jualan rahmah bergerak dilaksanakan di 78 lokasi di seluruh negara sejak dilancarkan di Pulau Pinang pada 17 hingga 30 Jun, manakala Melaka membabitkan 5 lokasi sejak 22 Jun. Katanya sebelum ini pelaksanaan jualan rahmah tertumpu di premis peruncitan seperti Pasaraya dan Kedai Runcit, tetapi menerusi jualan rahmah bergerak yang menggunakan konsep kedai cari rakyat. Inisiatif ini mencari rakyat dan lokasi yang sesuai. Pada Mac lepas, Parlimen meluluskan 100 juta ringgit bagi pelaksanaan jualan rahmah di seluruh negara. Dan pada awalnya, kita KPDN banyak melaksanakan di dalam premis dan luar premis. Namun akan datang kita sasarkan untuk laksanakan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan di setiap Dewan Undangan Negeri di setiap negeri. Beliau berkata menerusi konsep kedai cari rakyat, pelaksanaan jualan rahmah bakal mendapat sambutan lebih baik dan meluas kerana medium jualan murah berkenaan bergerak di kawasan strategik dan lebih banyak golongan sasar dapat menikmati faedah berkenaan. Beliau berkata jualan rahmah bergerak menawarkan harga 30% lebih rendah daripada pasaran melibatkan lebih 15 barangan keperluan atau barangan dapur. Katanya menerusi inisiatif konsep kedai cari rakyat, kos penganjuran jualan rahmah dapat diminimumkan dan lebih banyak subsidi dapat disalurkan kepada rakyat sekaligus meringankan beban kos sara hidup. Dalam pada itu, beliau berkata jualan rahmah termasuk jualan rahmah bergerak yang dilaksanakan di Melaka sejak Jun lalu merekodkan hasil jualan lebih 1.2 juta ringgit dan memanfaatkan lebih 100,000 pengunjung. Katanya daripada jumlah itu sebanyak RM195,569.40 direkodkan hasil jualan rahmah bergerak menerusi konsep kedai cari rakyat dengan jumlah pengunjung kira-kira 6,500 orang. Kegusaran peneroka Felda mengenai soal keselamatan setiap kali keluar pada waktu malam dan awal pagi akhirnya bakal terlerai apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan sebanyak 7.7 juta ringgit setahun bagi menanggung kos operasi lampu jalan di kawasan Felda baru-baru ini. Kebanyakan peneroka mengharapkan dengan peruntukan itu, jalan-jalan gelap dan malap di kawasan Felda akan dilimpahi dengan cahaya sekaligus dapat mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan penduduk. Bagi generasi kedua Felda Tenggaruh 2 Merah Ali, perbelanjaan untuk kos operasi 37,012 lampu di seluruh negara yang diumumkan semasa Hari Peneroka pada 7 Julai lepas mencerminkan komitmen kerajaan perpaduan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Katanya bagaimanapun, kalau boleh biarlah lampu yang dipasang itu benar-benar dapat membantu menerangi kawasan di sekitar rumah penduduk, terutama pada waktu malam dan hujan lebat. Bukannya sekadar lampu yang hidup segan mati tak mahu. Hal ini kerana keadaan di kawasan Felda pada waktu malam agak gelap dan bilangan lampu pula tidak mencukupi dan ditambah dengan keadaan struktur jalan yang kurang elok. Berkongsi pendapat sama, Mursina Zainuddin turut menghargai inisiatif kerajaan yang menitik beratkan soal keselamatan warga peneroka kerana kebanyakan jalan masuk ke kawasan Felda itu termasuk Felda Tenggaro Timur 01 yang didudukinya sangat gelap pada waktu malam kerana tidak banyak lampu di situ. Katanya kita berharap lebih banyak lampu dipasang di kawasan yang kerap berlaku kemalangan pada waktu malam serta di kawasan yang dikenal pasti menjadi tempat haiwan ternakan berkeliaran kerana keadaan itu boleh mengakibatkan kemalangan. Sementara itu, seorang peneroka yang hanya ingin dikenali sebagai Azimi menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan dalam memberi kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat Felda. Katanya langkah ini amat membantu memudahkan kita untuk melaksanakan pelbagai urusan dan aktiviti pada awal pagi dan waktu malam termasuk berjalan kaki ke masjid selain keluar bekerja. Selain itu, kadar kecurian juga dapat dikurangkan apabila persekitaran cerah diterangi lampu di samping menceriakan suasana pada waktu malam. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meminta jentera Barisan Nasional mengetepikan persengketaan dengan rakan parti dalam kerajaan perpaduan bagi memastikan kemenangan gabungan itu menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri 12 Ogos nanti. Beliau berkata untuk itu jentera BN perlu menutup buku lama dan membuka buku baru termasuk pihak yang alah dengan lawang DAP iaitu Roket bagi memperkukuh kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya sekarang mereka rakan kita dan kita rakan mereka. Dulu saya allergic tengok Roket dan dulu juga lawan tetap lawan. Tetapi sekarang buat apa kita terus berlawan yang masih kini kita perkukuhkan kerajaan perpaduan. Oleh itu jentera UMNO BN diminta ketepikan persengketaan dengan tutup buku lama dan buka buku baru. Saya ingin berterima kasih kepada jentera UMNO Pulau Pinang yang mengatakan di mana sahaja calon Pakatan Harapan bertanding, di situ jentera UMNO akan membantu. Dalam pada itu Ahmad Zahid juga Timbalan Perdana Menteri berkata, BN mahu turut membantu kerajaan Pulau Pinang apabila menang PRN nanti. Katanya 15 tahun BN tidak bersama kerajaan Pulau Pinang, tetapi kemajuan pembangunan perindustrian berteknologi tinggi amat dikagumi selain Selangor. Asas kemajuan Pulau Pinang asal BN satu ketika dahulu, tetapi hakikatnya selepas 15 tahun Pulau Pinang semakin maju. Jadi BN mahu turut membantu melalui menteri dari UMNO supaya dapat tarik pelabur ke Pulau Pinang termasuk mendukung Perdana Menteri yang kita mahu noktakan kemiskinan tegar menerusi Kementerian Desa dan Wilayah. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim mengesahkan tidak akan bertanding sebagai calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri di Selangor bulan depan. Sebelum ini, tokoh politik berusia 71 tahun itu dilaporkan tidak menolak kemungkinan akan bertanding sebagai calon di Dewan Undangan Negeri Semenyih. Katanya ia bagi memberi laluan kepada calon muda untuk bertanding di negeri berkenaan. Katanya, PN perlu mengetengahkan lebih ramai calon muda untuk bertanding di Selangor. Apa yang paling penting sekarang ini, kita dapat memerintah Selangor. Syahidan yang juga bekas Menteri Besar Perlis berkata, beliau tidak berhasrat untuk bertanding pada pilihan raya nanti dan akan berbincang dengan parti sekiranya beliau dipilih sebagai calon di Selangor. Kalau nama saya naik pun menjadi calon, saya nak bincang dengan pemimpin PN. Tumpuan saya kini adalah untuk membantu berkempen bagi calon PN di 6 negeri menjelang PRN nanti. Bulan lalu Syahidan dilaporkan berkata beliau menyerahkan kepada pucuk pimpinan PN untuk meletakkannya sebagai calon pada PRN. Itu terpulang kepada kepimpinan. Saya tidak masalah bertanding dalam PRN. Saya nak tolong supaya 6 negeri ini PN mencapai kejayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa dia mempunyai dokumen yang menunjukkan bekas menteri daripada UMNO yang kini meninggalkan parti itu sebelum PRU15 mempunyai rekod tidak bersih. Ini katanya termasuk mereka yang melakukan penyelewengan. Katanya ramai mantan menteri bersama mereka yang tinggalkan UMNO. Saya nak bagi ingatan, mereka cakap berdegar kata Presiden UMNO. Ahmad Zahid Hamidi penipu, Anwar penipu, mereka pura-pura Islam. Bekas menteri tengok muka di cermin. Mantan menteri ada yang pernah teks pada saya, minta usah bercakap soal rasuah dan tata kelola, minta saya bekerja. Mantan menteri ini bercakap seolah kita tak buat apa. Dialah pejuang Islam, pejuang Melayu. Saya kata tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak, tengok beberapa tanah kamu ambil. Berapa banyak kamu sakau, kamu jaga baik-baik. Laporan berkenaan yang memetik ucapan Anwar pada jelajah Madani dan pelancaran jentera perpaduan Kedah di Padang Awam, Pekan Gua Cempedak bagaimanapun tidak memperincikan tentang penyelewengan itu dan siapakah menteri-menteri UMNO yang terbabit. Pengerusi PH pada ucapannya itu juga dilaporkan mendakwa Dr. Mahathir Mohamad dan juga media Yassin merancang untuk mengharamkan UMNO ketika berkuasa sejurus selepas pilihan raya umum ke-14. Katanya dia ada berbincang mengenai rancangan itu bersama Presiden Parti Amanah
Muhammad Sabu serta Lim Guan Eng yang ketika itu Setiausaha Agung DAP yang mereka turut tidak bersetuju dengan rancangan tersebut. Katanya, saya cerita pengalaman bagaimana Dr. Mahathir dan Muhyiddin pakat untuk mengharamkan UMNO. Saya ke rumah Muhyiddin memang tegak. Saya lawan UMNO masa itu, tetapi saya tidak setuju haramkan UMNO. UMNO ada sejarah sendiri, sejarah perjuangan kebangsaan. Ini parti ibu bapa saya. Saya beza berpendapat, tapi haramkan itu bukan penyelesaian. Kita tidak boleh padam sejarah. Alasan apa nak haramkan kalau ada politik kita lawat? Dia kata tidak boleh, keputusan sudah dibuat. Pada ucapannya, Anwar turut mempersoalkan sama ada ahli dan penyokong UMNO sanggup memberi undi kepada calon bersatu pada pilihan raya negeri PRN nanti. Katanya, saya nak beritahu orang UMNO yang goyang was-was sekarang ini. Sanggupkah kamu beri dukungan kepada parti dia bersatu yang sewaktu berkuasa akan mengharamkan parti keramat kamu? Apa jenis manusia yang boleh khianat amanah? Dia marah Zahid pasal apa? Sebab Zahid mengambil pendirian yang tegas kerana dia tahu sejarah ini. Masa dia lemah minta pertolongan UMNO. Andai kata dia kuat, UMNO memang nak diharamkan kerana bersatu dari awal ditubuhkan untuk ganti UMNO. Saya bukan ahli UMNO, tapi saya tidak boleh faham politik apa sampai begini. Beza pendapat dengan Zahid tidak mengapa. Nak kritik boleh, tapi salah dia apa? Adakah kerana dia bersama kerajaan perpaduan? Konon kerana garis prinsip kerana DAP. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.